Kitabun Nikah, kitab tentang perkahwinan, dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Alqamah, katanya aku berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu Uthman bertemu dengannya. Dia pun berdiri bersamanya, bercakap-cakap dengannya. Uthman pun berkata kepadanya, wahai Aba Abdurrahman, mahukah engkau aku kahwinkan engkau dengan gadis yang muda? Boleh jadi dia dapat mengingatkan kepadamu sebahagian zamanmu yang telah berlalu. Qala, kata perawi, yakni Alqamah, Abdullah pun menjawab, kalau engkau berkata begitu, maka Rasulullah SAW telah bersabda kepada kami, yakni juga Rasulullah juga telah bersabda kepada kami, wahai kalangan pemuda, wahai anak-anak muda, sesiapa di antara kamu yang mampu sesiapa yang dari kamu yang ada perbelanjaan, ada cukup persediaan, falyatazawwaj, maka hendaklah dia berkahwin, kerana perkahwinan itu lebih menundukkan pandangan seseorang, wa ahsan lil farj, dan lebih menjaga kemaluannya. Sesiapa yang tidak mampu, maka dia kenalah berpuasa, hendaklah dia berpuasa, fa innahu lahu wija, kerana puasa itu dapat memadamkan api nafsunya, kerana puasa itu menjadi seperti khasi kepadanya. Puasa itu merupakan khasi kepadanya, kasih kepadanya. Satu lagi makna, fa innahu lahu wija, kerana puasa menjadi penawar kepadanya. Dengan sanad Imam Muslim meriwayatkan daripada Alqamah lagi, katanya aku berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina, tiba-tiba Uthman bin Affan bertemu dengannya. Uthman pun kata, mari Aba Abdurrahman. Kata perawi, mereka berdua pun berada di tempat sunyi. Fastakhlahu, mereka berdua pun pergi ke tempat sunyi lah, ke tempat yang tidak ada orang. Ataupun mereka berdua pun berbisik-bisik. Bila Abdullah falamma ra'a Abdullah allaysat lahu, bila Abdullah fikir bahawa dia tidak ada keperluan untuk berkahwin, dia pun qala li, dia pun berkata kepadaku, ta'ala ya Alqamah, mari Alqamah. Qala, kata Alqamah, aku pun pergilah. Faqala lahu Uthman, Uthman pun berkata kepadanya, tak mahukah engkau kami kahwinkan engkau, wahai Aba Abdurrahman, dengan gadis yang masih dara, dengan anak dara, la'allahu yarji'u ilaika min nafsik ma kunta ta'had, boleh jadi akan kembali kepadamu mana suasana yang pernah engkau alami dahulu. Maka Abdullah berkata, kalau engkau berkata begitu, lalu perawi menyebutkan seperti hadis yang telah dikemukakan oleh Abi Muawiyah sebelum ini, sambung tadilah supaya tadi juga, dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah, katanya Rasulullah SAW bersabda kepada kami, wahai orang-orang muda, sesiapa di antara kamu yang mampu berkahwin, sesiapa daripada kamu yang mempunyai cukup persediaan, sesiapa daripada kamu yang mempunyai perbelanjaan, falyatazawwaj, maka hendaklah dia berkahwin. Seperti tadi, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, sesiapa yang tidak mampu, fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija, maka hendaklah dia berpuasa, kerana puasa menjadi penawar kepadanya. Fa innahu lahu wija, kerana puasa puasalah penawarnya. Boleh juga fa innahu lahu wija, kerana puasalah penawarnya. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan
daripada Abdurrahman bin Yazid, katanya aku dengan pakcikku Alqamah dan Aswad pergi kepada Abdullah bin Mas'ud. Ketika itu aku masih lagi muda belia. Dia pun menyebutkan hadis. Lebih kurang tadi juga. Ru'i itu aku fikir, aku percaya bahawa dia menceritakan hadis itu kerana aku. Qala, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti hadis Abi Muawiyah tadi. Wazada, coba perawi ini menambahkan dalam riwayat ini, dalam isnad ini, falam albath an tazawwajtu, yani Alqamah lah perawinya. Tak lama kemudian aku pun berkahwin. Itu ada tambahannya. Tak lama kemudian aku pun berkahwin. Yang satu lagi pun lagu itu juga, dia kata kami masuk menemuinya dan aku adalah yang termuda di antara yang hadir itu. Lepas tu dia sebutlah hadis serupa tadi juga. Cuma tak ada sebut dalam riwayat ini falam albath hatta tazawwajtu, tak lama kemudian aku berkahwin, itu tak ada dalam riwayat ini, tak ada. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Thabit daripada Anas bahawa ada sekumpulan beberapa orang sahabat Nabi SAW bertanya isteri-isteri Nabi SAW tentang amalan ataupun apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika baginda berada di rumah. Faqala ba'duhum, selepas diceritakan kepada mereka, ada di antara mereka yang berkata, aku tidak akan mengahwini perempuan. Yang lain pula berkata, aku tidak akan makan daging. Yang ada pula yang lain mengatakan, aku tak akan tidur di atas tilam. Kemudian Nabi SAW memuji-muji Allah. Selepas itu baginda berkata, kenapa ada orang-orang yang berkata begini-begini? Ini aku bersembahyang, aku tidur, aku berpuasa, aku berbuka, yakni aku ada ketikanya aku tidak berpuasa. Wa atazawwajun nisa, dan aku berkahwin. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, sesiapa yang tidak suka kepada sunnahku, bukan dia dari kalanganku. Seterusnya daripada Sa'id bin Musayyab, daripada Sa'id bin Abi Waqqas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menolak Uthman bin Maz'un untuk membujang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menolak permintaan Uthman bin Maz'un untuk membujang, taksim nikah. Walau adzina lahu lakhtasaina, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan kepadanya, tentulah kami mengkasihkan diri kami. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyab, katanya saya telah mendengar Sa'ad berkata, rudda ala Utsman, yakni permintaan Utsman untuk membujang telah ditolak. Kalau diizinkan kepadanya, tentu kami melakukan ikhtisar, yakni tentu kami mengkasihkan, mematikan nafsu kami dengan mengkasihkan diri kami. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan sama juga tadi daripada Sa'id bin Musayyab, bahawa dia berkata, Sa'id bin Abi Waqqas berkata, arada Uthman bin Mas'ud, Uthman bin Mas'ud maksudnya, Uthman bin Mas'ud mahu membujang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Kalau Rasulullah mengizinkan kepadanya untuk membujang, tentu kami mengkasihkan diri kami. Bab nadbi man ra'a imra'atan fawaqa'at fi nafsihi, bab galakan ataupun dorongan, gesaan kepada orang yang terlihat perempuan lalu timbul sesuatu dalam dirinya, gesaan supaya orang yang seperti itu mendatangi isterinya ataupun hamba sahayanya. Fayuwaqi'uha, tu tak payah dah, masuk dah maknanya. Ayat tiam ra'atahu tu mana mendatangi isterinya ataupun hamba sahayanya.
Mendatangi itu maksudnya pergi bersetubuhlah, maksudnya dengan isterinya. Dengan sanad Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang perempuan, terus dia pergi kepada isterinya Zainab. Ketika itu Zainab sedang sedang memisahkan. Zainab sedang membasuh, sedang menggosok mani'ah, kulit binatang, kulit binatang yang baru disamak. Itu mani'ah, kulit binatang yang baru disamak. Dia sedang duduk gosok. Faqadha hajatahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyempurnakan hajatnya. Kemudian keluar pula kepada sahabat-sahabatnya. Dia pun berkata, innal mar'a tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Perempuan datang dalam rupa syaitan dan pergi dalam rupa syaitan. Bila seseorang dari kamu ternampak seseorang perempuan, maka hendaklah dia mendatangi ahlinya, yakni isterinya. Hendaklah dia pergi kepada isterinya, kerana dengan berbuat begitu akan menghilangkan apa yang timbul dalam jiwanya. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat seorang perempuan. Lepas tu perawi menyebutkan seperti hadis sebelum inilah. Cuma dalam riwayat ini ada dia kata fa atam ra'atahu, dia pergi kepada isterinya Zainab ketika mana dia sedang menggosok, membasuh kulit yang baru disamak. Tetapi dalam riwayat ini tidak ada disebutkan tudbiru fi surati syaitan, maknanya pergi dalam rupa syaitan, itu tak ada. Dengan sanadnya lagi Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir, katanya saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seseorang dari kamu tertarik kepada seseorang perempuan, lalu timbul sesuatu dalam hatinya, hendaklah dia terus pergi kepada isterinya dan menyetubuhinya, kerana dengan berbuat begitu akan menghilangkan apa yang timbul dalam hatinya. Babu nikahil mut'ah wa bayan annahu ubiha thumma nusikha. Tengok dulu lah, sekat dulu. Kitabun nikah. Ada segi luar tu tak perlu bahas lah. Nikah tu apa maknanya, tak perlu bahas. Cuma tertib kitab-kitab ni nak sebut sikit lah dari segi cara seni penyusunan kitab-kitab dulu, kitab-kitab lama. Memang dia ada seni yang tersendiri, ada seni yang tersendiri. Kalau dalam kebanyakan kitab fiqh kita tengok, kitab fiqh Syafi'i, kitab fiqh Syafi'i, dia bab ibadat dulu, lepas tu muamalah, lepas tu munakahat, nikah, lepas tu baru jinayah. Itu dalam kitab fiqh. Dalam kitab hadis macam-macam cara penyusunan dia tu tidak sama. Ada di antaranya seperti ini, seperti kitab Muslim ni. Tapi dia tidak bermula dengan fiqh tu. Mula-mula tu dalam kitab ni tentang sanad hadis, perbincangan tentang isnad hadis, yakni ilmu usul hadis lah, asas kepada ilmu hadis. Yang kedua pergi kepada iman, kitabul iman, cerita pasal iman. Lepas tu barulah ibadat. Habis ibadat semua, kitabul haji semua ni, baru nikah. Dia tidak sebut muamalat dulu, nikah dulu ia disebut. Begitu juga dalam kebanyakan kitab-kitab fiqh mazhab Hanafi, begini tertibnya. Dia sebut kitabun nikah dulu. Kitabun nikah dulu. Macam-macam lah pendapat masing-masing, ada seni dia sendiri. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dia kata apa? Kitab-kitab fiqh Syafi'i itu, dia kata susunan yang seperti itu sesuai, lebih sesuai. Sebab mula-mula ibadat lah. Allah SWT jadikan kita ni untuk ibadat.